Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excitednya Kak Teh untuk berjumpa dengan anda. Okey, sebab ini adalah pengalaman baru Kak Teh. Kak Teh buat e-book dan kali ni Kak Teh improvise lagi. Sebab Kak Teh faham ramai dah ada beratus orang mendapatkan e-book projek sifar Kak Teh sepanjang Kak Teh iklankan daripada bulan 4 hari tu. Sebab Kak Teh hasilkan e-book ni pada mula-mula PKP. Dah tak boleh nak buat apa, Kak Teh pun duduk menulis e-book ini. So jadi sejak kiranya dah 8 ke 9 bulan orang dapatkan e-book Kak Teh ni, Kak Teh tak dapat nak monitor satu persatu. So jadi kali ini Kak Teh launchkan e-book projek sifar new edition. Okey, yang dinamakan yang Kak Teh namakan kali ini adalah dengan e-book video book. Sebab Kak Teh sertakan sekali dengan video ini. Okey, sebenarnya video ini Kak Teh nak menerangkan apa yang Kak Teh sampaikan dalam e-book ini. Okey, Kak Teh teruskan pergi ke e-book yang anda telah dapatkan ini. So jadi Kak Teh buka dalam bentuk words. Tak apalah Kak Teh buat macam ni kan. Kak Teh nak tunjukkan kepada anda. Jom kita mulakan. Okey, Kak Teh excited sangat tau sebabnya Kak Teh sebelum ni, okey Kak Teh cerita sedikit sebanyak mengenai diri Kak Teh supaya anda lebih rasa dekat dan anda rasa mudah untuk bersama-sama dengan Kak Teh buat e-book ini. Sebab yang Kak Teh bagi ni adalah praktikal terus, okey? Sebelum ni tahun lepas bermula daripada 2019 sepanjang Kak Teh mengenali Fana Evo, banyak perkara-perkara yang telah Kak Teh buat Kak Teh try buat sampailah Kak Teh jumpa sesuatu yang Kak Teh boleh memberi manfaat kepada anda pula. Okey, sebelum ni Kak Teh ada beberapa video yang Kak Teh dah buat, video tutorial yang Kak Teh dah buat untuk menjawab persoalan orang. Sebab kalau kita nak jawab satu persatu, penat kan, ambil masa. So jadi Kak Teh saja sebab masa tu kan baru belajar buat YouTube. So jadi Kak Teh pun fikir-fikir apa yang nak letak kat YouTube. Kak Teh cakap Kak Teh share balik apa yang Kak Teh dah tahu, yang Kak Teh maksudnya apa yang Kak Teh tahu tu dan menjawab persoalan orang. Sebab kalau apa yang Kak Teh tahu, Kak Teh tak terbuat semua video tu. So jadi video Kak Teh tu fokus kepada menjawab pertanyaan. Dan alhamdulillah video-video yang masih ditonton sehingga sekarang adalah berkenaan dengan website, ilmu basic berkenaan dengan website dan juga berkenaan dengan e-book. Okey, so dua ini memang alhamdulillah setelah hampir 2 tahun lah, almost 2 tahun Kak Teh usaha buat video Kak Teh buat tahun lepas, e-book Kak Teh buat tahun ni. Itulah Kak Teh lancarkan video book yang terbaru Kak Teh. Konten sama tapi Kak Teh nak terangkan dengan lebih jelas supaya anda boleh lebih faham dan juga anda boleh buat bersama-sama dengan Kak Teh. Okey, tanpa berlengah lagi, jom kita buka e-book Kak Teh. Yang bestnya video ni anda boleh pause tau. Anda kena buat bersama-sama dengan Kak Teh. Bila Kak Teh ceritakan tu, time praktikal, anda pause, anda buat yang bahagian anda. Itulah yang Kak Teh nak. Sebab kalau sebelum ni, bila lepas dia orang dah baca, dia orang tanya, Kak Teh bagi Kak Teh Kak Teh bagilah tips-tips sikit macam mana nak amalkan, tapi Kak Teh tak tahu anda buat ataupun tidak. Kali ni Kak Teh nak anda buat bersama-sama dengan Kak Teh. Okey, Kak Teh buka Kak Teh punya e-book Kak Teh. Inilah alhamdulillah e-book yang Kak Teh telah buat pada Mac 2020. Tetapi pada Disember 2020 Kak Teh improvise. So jadi bagi anda yang dah dapatkan e-book Kak Teh yang lepas, anda perlu dapatkan juga yang baru sebab Kak Teh dah ubah sedikit dia punya konten dalam dia dan juga Kak Teh dah improve dia punya orang panggil apa, design lah, bagi nampak lebih mudah untuk faham. Sebelum ni Kak Teh buat tulisan kecil, Kak Teh besarkan sedikit. Okey, tak apa, kalau anda tak boleh nampak yang kecil ni, anda buka saja dekat anda punya komputer ataupun handphone, buka besar sikit supaya nampak tulisan itu. Okey, ini adalah
Kak Teh terangkan, projek Sifar ini sebenarnya pada tahun 2018 lagi. Kak Teh ingin uh, Kak Teh ingin buat something yang boleh memberi manfaat. So Kak Teh ada sebab Kak Teh namakan dia projek Sifar. Yang itu anda kena follow ke semua teknik yang Kak Teh ajarkan di dalam projek Sifar ini. Okey, so jadi ini adalah teknik yang telah Kak Teh gunakan selama lebih 3 tahun. Alhamdulillah Kak Teh gunakan dan telah mendapat langsai hutang sebanyak 5 angka. Kan hutang Kak Teh 6 angka. So jadi Kak Teh pun masih lagi amalkan teknik-teknik yang ada di dalam e-book ini. Okey, ini pengenalan. Dah sedikit sebanyak tadi Kak Teh dah terangkan. Tapi tak apa sebab ini adalah konsep video book. Kak Teh mula-mula nak buat audio book. Audio ni kita just baca. Tetapi Kak Teh lebih suka buat video book sebabnya yang ini ada praktikal. Jadi anda boleh nampak. Dan mungkin Kak Teh ada tunjuk-tunjuk sikit supaya anda lebih jelas. Jadi apa-apa pun Kak Teh baca dulu apa yang telah Kak Teh tulis dalam e-book Kak Teh ini. Okey, projek Sifar ni, kehadiran e-book projek Sifar ini tercetus daripada idea Kak Teh untuk membantu orang lain yang mempunyai masalah hutang yang sama seperti Kak Teh. Malah sebenarnya masalah hutang ini sedang dialami oleh 80% manusia pada zaman kini. Betul tak? Betul kan? Okey, so jadi jumlah hutang itu berbeza bagi setiap orang. Tetapi bebanan, tekanan yang dirasai itulah sebenarnya sama saja bagi setiap orang. Cuma bagaimana cara anda menguruskan stres tu disebabkan hutang tu yang berbeza. Jadi atas sebab perbezaan yang sangat ketara inilah Kak Teh dia menjadi penguat semangat Kak Teh untuk siapkan juga e-book ini. Okey, setelah lebih setahun Kak Teh membantu orang secara peribadi, kini sudah masanya Kak Teh membuka peluang kepada lebih ramai orang untuk merasai nikmat hidup tenang dan terasa bahagianya hidup ni. Bahagia sangat hidup di atas muka bumi Allah ini. Selepas anda menggunakan teknik-teknik yang Kak Teh dedahkan di dalam e-book projek Sifar ini. Ada 5 teknik khusus yang telah Kak Teh gunakan selama 3 tahun ini yang telah mengurangkan hutang Kak Teh sebanyak 5 angka. 5 angka tau. Tetapi di dalam e-book kali ni Kak Teh dedahkan satu sahaja teknik yang basic dan sangat-sangat power dengan izin Allah, insya-Allah. Okey, untuk pengetahuan anda juga, sehingga kini Kak Teh masih meneruskan perjalanan untuk menghabiskan hutang-hutang Kak Teh yang masih berbaki 6 angka itu. Okey, Kak Teh gunakan 5 teknik. Tapi yang permulaan ini Kak Teh ceritakan dulu satu teknik sebab teknik inilah yang asas kepada teknik-teknik yang lain. Jadi Kak Teh nak anda master dulu teknik yang Kak Teh akan terangkan di dalam e-book ini. Okey, so Kak Teh berharap anda telah berjaya, anda yang telah berjaya memiliki e-book ni dapat melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh dan penuh dengan kesabaran. Kesabaran. Allah memang nak uji Kak Teh sabar dengan hutang 6 angka ini selama 6 tahun. So jadi Kak Teh harap anda pun bersabar bagi melangsaikan hutang ni. Tak kisahlah kecil ke besar ke, yang penting Kak Teh nak anda tidak lagi menanggung bebanan perasaan yang mencengkam jiwa dan raga anda. Sebelum anda meneruskan pembacaan ini, anda perlu meletakkan pergantungan kepada Allah 100% dalam melaksanakan projek Sifar ini. Sesungguhnya banyak sangat magic yang berlaku. Kak Teh nak anda rasakan pula sebab Kak Teh dah rasakan selama ini. Kak Teh sentiasa doakan semoga anda juga dapat merasai ketenangan dan kebahagiaan seperti mana yang telah Kak Teh lalui dan Kak Teh rasai. Ya Allah, sungguh indah perasaan ini. Okey? Bagi yang belum mengenali Kak Teh,
Okay, Kak Teh emotional sikit sebab Kak Teh tahu macam mana perasaan bila hutang tu Kak Teh rasa macam Kak Teh gendong batu besar kat belakang ni, Kak Teh bawa ke mana-mana. So jadi beratlah perasaan tu. Kak Teh faham itu sebab Kak Teh nak Kak Teh nak pula membantu anda, okey? Sorry, jangan Kak Teh ambil tisu. Mana tisu? Okay, so so bagi anda yang belum mengenali Kak Teh, boleh baca sedikit sebanyak coretan berkenaan diri Kak Teh di Facebook. So dalam e-book tu Kak Teh ada bagi link. So kenapa panggil Kak Teh apa semua tu Kak Teh ceritakan di sana. Okay. Ini teknik 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Okay, teknik 1 ini teknik sedekah 10%. Teknik 1 ni teknik 1 dalam projek Sifar ini iaitu cara mudah langsai hutang yang Kak Teh gunakan adalah sedekah 10%. Apa yang dimaksudkan dengan sedekah 10%? Bagaimana nak sedekah 10%? Semua ini akan Kak Teh ceritakan mengikut langkah-langkah yang teratur. Terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti dalam teknik 1 ini. Okey, selain menyediakan langkah secara bertulis ni, Kak Teh juga menyediakan video projek Sifar, iaitu video yang anda tengah tonton sekarang ini bagi memudahkan lagi untuk anda mengikuti step by step, dan anda juga boleh buat terus bersama-sama dengan Kak Teh dalam setiap langkah yang dituliskan di dalam e-book ini. Okey, untuk dapatkan video projek Sifar boleh scan QR code ni. Kenapa Kak Teh sediakan QR code di bawah ini? Sebabnya biasa bila anda download e-book, e-book tu berada di dalam handphone ataupun berada di dalam laptop anda. Jadi kadang-kadang video, kalau Kak Teh bagi link video, anda nak kena cari balik. So Kak Teh letakkan supaya anda bila nak buat lagi sekali, nak buat lagi semula, nak buat balik, nak revise balik, nak revise, anda hanya buka e-book anda dan anda boleh scan QR code tu untuk buka video video yang Kak Teh berikan ini. So jadi ini adalah link. So yang ini e-book ni pun Kak Teh belum lagi letak QR code dia sebabnya ini Kak Teh tengah record kan. Jadi lepas Kak Teh dah upload video ni barulah Kak Teh boleh bagi link tu kat sini. So jadi itulah dia. Okey, ni ada sedikit lagi sikit. Okey. Seterusnya, bersedia? Bismillahirrahmanirrahim. Kita Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Langkah 1, Kak Teh nak mulakan sekarang. Kak Teh harap anda ada kertas dan juga pen untuk buat terus. Okey. Yang langkah pertama ni, anda kena senaraikan hutang. Senaraikan semua hutang yang anda ada dari sekecil-kecil nilai sehingga sebesar-besar nilai. Jangan ada satu pun yang tertinggal. Semua proses ni, semasa proses nak senaraikan nama ni, anda susun ikut nilai hutang. Mula-mula okey, tak apa, anda conteng dulu dekat kertas ataupun anda boleh guna template yang Kak Teh sediakan ini terus. Okey. So anda tulis, katakan kalau anda tak tahu nilai dia besar kecil, anda tulis sahaja semua hutang yang ada tu di dalam satu kertas A4. Okey, anda tulis dulu dalam buku. Okey, anda tulis semua senarai hutang. Ada hutang dengan orang RM1 pun tulis, ada hutang dengan orang 50 sen pun tulis. Tulis semua tu. Lepas tu anda susun senarai yang ada tu di dalam senarai hutang yang Kak Teh beri di muka surat 6 ini. Okey, supaya dia ada berkaitan dengan langkah-langkah yang seterusnya. Okey, yang ini anda boleh buat terus. Anda pause dulu video Kak Teh. Anda tulis, ambil masa. Jangan kelam kabut, fikir satu persatu. Mungkin hutang-hutang yang anda dah tak ingat, zaman sekolah ke, zaman you ke, zaman kerja ke, bila-bila masa sahaja anda hutang, anda catatkan. Anda tulis.
ambillah berapa masa yang perlu, yang anda perlukan anda tulis. Okey. Anda dah sudah tulis? Yang ini, jom kita tengok pula contoh yang Kak Teh buat. Ini semata-mata contoh sahaja sebab Kak Teh nak bagi anda lebih faham apa yang Kak Teh maksudkan. Okey, contohlah kat sini Kak Teh ada bagi beberapa nama dan Kak Teh dah pisahkan dia. Kategori SAR ni ada 2 orang. Namanya Adik Su dengan Kak Na. Yang itu RM5 dan RM9. Yang 10 pula ada Abang Cik, ada Cik La, ada Dek Mai, ada Kak Ila. Iaitu nilai dia RM10, RM25, RM50 dan RM90. Yang 100 pula apa ni? Cik Mas, Abang Yus, Kak Sal, Pia Syah. Yang ini RM130, RM250, RM500, RM890 dan juga RM910. Yang RM1,000 pula Mak RM1,000, Pak Ngam RM4,000, Kak Ju RM9,000. Yang ini semua sekadar contoh. Kak Teh nak anda nampak gambarannya macam mana. Okey? Dah selesai. Jom kita pergi macam mana pula langkah yang seterusnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Langkah yang kedua ini, Kak Teh nak anda jumlahkan hutang dalam kategori SAR dan puluh. Yang ini SAR, kotak hijau ni dan juga kotak panggil orange, peach. Iaitu anda jumlahkan berapa. Kalau tak ada masalah. Bagi anda yang ada kategori ini, anda jumlahkan. Okey, dah selesai jumlahkan. Kita teruskan. Ini adalah contoh dia kan. Jumlah SAR yang Kak Teh senaraikan ini RM14 dan juga jumlah puluh ni adalah RM175. Langkah yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Langkah ketiga, anda kirakan 10% setiap kategori. Anda perlu mengirakan jumlah hutang tadi. Maknanya 10% tu daripada jumlah hutang ni. Jumlah hutang kategori SAR, kategori puluh dan kategori ratus. Okey, yang kategori ratus tu nanti Kak Teh tunjuk di muka surat yang seterusnya. So jadi yang ini anda kirakan 10%. Kak Teh dah buat dah. Very detail actually. Okey, so tadi kan 14%, 14 ringgit darab dengan 10%, iaitu RM1.40. Yang kedua adalah kategori puluh, jumlahnya adalah RM175. Darab dengan 10%, dia dapat RM17.50. Yang ratus ni pula bukan jumlah tau. Sebab Kak Teh cakap tadi, yang jumlahkan hanya kategori SAR dan juga puluh. Sebab dia kecil sangat. Kalau kita darab 10%, dia jadi sikit sangat kan. So, jumlahkan dulu apa yang ada. Jadinya, kalau kategori ratus ni tak perlu anda jumlahkan. Anda darab setiap satu yang ada ni. Darablah tadi. Nama ada Cik Mas, ada Abang Yus, ada Kak Sal, ada Pia, ada Syah. So, anda darabkan 10% pada jumlah setiap orang itu. Itu untuk kategori ratus. Okey. Anda dah siap? Kita teruskan pada langkah yang seterusnya. Langkah 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, anda dah kira jumlah 10% yang anda kena buat, yang anda perlu sedekahkan. Anda sedekahkan jumlah itu pada setiap hari Jumaat. Jumlah, okey, yang ni Kak Teh baca. Sedekahkan 10%. Jumlah 10% yang telah anda kirakan di muka surat 11. Sebenarnya bukan jumlah lah. Maksudnya sedekahkan 10% tadi. Ini jumlah. Jumlah yang ni lah. Yang Kak Teh bolkan ini. Setiap satu ni. Okey, anda sedekahkan pada setiap hari Jumaat dengan niat untuk melangsaikan hutang-hutang anda ini. Jadi macam mana nak sedekahkan tu, ada step-step dia ni. Okey, yang pertama sedekahkan 10% daripada kategori SAR dahulu.
Maknanya anda fokus pada kategori sah dahulu. Okey, hari ni hari apa? Hari yang Kak Teh record ini adalah hari Ahad. So, jadi target untuk next Jumaat ini anda dah sediakan RM1. Ya betul lah. RM1.40. Nampak kecil tapi anda buat sahaja dahulu. Okey, bagi anda yang tak mempunyai hutang kategori sah, no worries, jangan risau. Anda boleh fokus untuk langsaikan kategori puluh pula. Katakan anda tak ada yang sah ni, okey, anda ada yang puluh. Okey, fokus. Hari ni hari Ahad, target kumpul RM17.50 sebelum hari Jumaat depan. Jadinya bila hari Jumaat je anda sedekahkan RM17.50. Jadi kan kata langkah yang kedua, teruskan untuk sedekah 10% daripada jumlah kategori puluh. Ini bagi anda yang mempunyai hutang kategori sah. Tapi kalau anda tak ada, anda skip yang langkah pertama ni, anda teruskan yang nombor 2 ni. Jadi macam mana untuk orang yang mempunyai sah ni, kategori sah ni, seperti yang contoh Kak Teh bagi ni, hari Jumaat depan ni anda perlu sedekahkan RM1.40. Sedekahlah pada siapa? Sedekah terbaik pada ahli keluarga yang susah. Anda sediakan duit tu, masa anda beri sedekah tu, anda niatkan, ya Allah, bantulah bantulah aku dengan sedekah RM1.40 ni supaya aku boleh langsaikan hutang. Hutang siapa tadi? Okey, hutang adik Su dan juga Kak Na. Hutang adik Su dengan Kak Na ni, yalah, engkau telah berjanji. Okey, engkau telah berjanji bahawa dengan sedekah ini engkau gandakan 10%. 10 kali ganda, 10% pula. 10 kali ganda. So, jadi bila kita sedekahkan RM1.40, kita doa supaya Allah mudahkan kita untuk langsaikan hutang RM14 tu kepada kepada Cik Na tadi. Kak tiba tak ingat dah. Okey, kepada adik Su dan Kak Na tadi. So, jadi itulah langkah yang anda perlu buat. Okey. Yang ini Kak Teh tulis ni contoh sebab Kak Teh buat pada 20 hari bulan 3. E-book ini Kak Teh hasilkan pada 18 hari bulan 3. So 20 hari bulan 3 tu adalah hari Jumaat. So Kak Teh contohlah. Okey, ni sedekah RM1.40 pada 20 hari bulan. Maknanya kita target minggu depan, next Jumaat ni kita nak sedekahkan RM40. Dan anda kena langsaikan hutang yang 14% tu. RM5 di sini. Okey. Maaf, Kak Teh betul kan? So RM5 dengan RM9 tu, jumlahnya RM14. Jadi anda kena, okey, tadi anda sedekahkan, hari Jumaat yang akan datang ni anda sedekahkan RM1.40. Sehingga Jumaat satu lagi anda perlu langsaikan RM14 itu. Kita buat step by step. Memang nampak renyah, nampak mudah, nampak macam lambat, tapi anda mulakan dahulu. Sebab apa? Kak Teh tak naklah anda sedekah 10% dalam keadaan terkejut. Lepas tu anda tidak konsisten. So jadi lebih baik anda amalkan sedikit, tetapi anda buat setiap hari Jumaat, tidak termis langsung. Okey, jadi Jumaat yang pertama anda sedekahkan RM1.40 dan sedekah dan target untuk langsaikan RM14 tu sebelum Jumaat akan datang. Okey, kat sini Kak Teh tuliskan. Okey, dah sedekah RM1.4 pada 20 hari bulan 3 contoh. Lepas tu usaha bayar hutang adik Su RM5 dan Kak Na RM9 sebelum 27 hari bulan 3. Jadi ini Kak Teh bagi contoh tarikh itulah. Ini semuanya hari Jumaat. Jika sudah langsaikan hutang kategori sah, tulis pula di kotak, di petak jumlah sedekah minggu seterusnya, jumlah sedekah kategori puluh. Contohlah maksudnya. Kak Teh baca habis dulu. Jika belum langsai, tulis jumlah sedekah untuk minggu seterusnya sama seperti jumlah sedekah pada minggu ini. Okey, apa maksud dia? Kak Teh takut anda tak faham.
Maksud dia macam ni. Okey, ini adalah Jumaat yang pertama. Maknanya yang berhampiran dengan kita. Sebab hari ni bukan hari Jumaat. Jadi target Jumaat yang pertama itu adalah sedekah 10%. Sementara nak tunggu Jumaat seterusnya, anda perlu langsaikan. Jadi tadi kita nak langsaikan RM14. Contohlah minggu tu RM14 pun anda tak ada lagi. Tak apa, hari Jumaat yang kedua tu anda sedekah lagi amount yang sama, iaitu RM1.40 lagi. So, nak on the way ke minggu ketiga tu, sedekahkan terus. Bukan, nak tunggu ke minggu yang ketiga tu, yang itu anda usahalah macam-macam mana pun. Usaha doa banyak-banyak supaya Allah mudahkan anda untuk membayar hutang RM14 tu. Dia macam tu lah. Maksudnya selagi kita tak langsai hutang tu, okey, kita sedekah-sedekah. Tapi kita kena usaha langsaikan. Kalau selagi tak langsai, anda sedekahkan amount yang sama. Takkanlah RM14 pun ambil masa 2-3 bulan. 2-3 minggu kan. So jadi bagi Kak Teh yang sah ini adalah mudah. Dan puluh pun mungkin mudah jika jumlahnya tidak besar. Okay, contohlah yang Kak Teh bagi petak yang kedua kan. Minggu pertama tu 20 hari bulan 3 anda dah langsaikan. Anda dah sedekahkan. Okay. Minggu pertama tu 20 hari bulan 3 anda dah sedekahkan 10%. Jadi sementara 20 hingga 27 ni anda dah langsaikan RM14 tu. So kotak yang kedua ni anda tulis sedekah yang seterusnya, iaitu kategori puluh pula. Kategori puluh ni kan ada RM175 tadi. Jadi sedekah yang anda perlu buat adalah RM17.50. Yang ini kita ada berapa nama tadi? Kita ada 4 nama dalam kategori puluh ni. Okey. 4 nama ya. So kat sini bila kita dah sedekah 27 hari bulan 3 tu kita dah sedekah RM17.50. Lepas tu anda usaha pula bayar hutang abang cik RM10, cik lah RM25, adik Mai RM50, Kak Ita RM90. Seorang demi seorang. Sebelum 3 hari bulan 4. Mana 3 hari bulan 4 tu adalah Jumaat yang seterusnya. Jadi macam itulah juga. Maksudnya bila tak selesai, anda teruskan jumlah hutang yang sama. Okay. So, yang kat sini, minggu seterusnya adalah 3 hari bulan 4. Dah sedekahkan RM17.50. Okay. So, usaha bayar. Ini Kak Teh bagi contoh yang kat sini. Katakan kalau tak dapat nak sedekahkan, tak dapat nak langsaikan hutang pada minggu ni, maksudnya 4 orang tu dalam masa seminggu tu belum dapat langsaikan, yang berjumlah 175 tu tak dapat nak langsaikan. So apa yang buat? Anda tulis sahaja amount yang sama. Okay, so kat sini okay. Maaf. Kak Teh bagi contoh. Kat sini 27 hari bulan 3 tu sebenarnya anda dah berjaya bayar hutang RM10. Hutang abang cik RM10, hutang cik lah RM25 sebelum 3 hari bulan 4. So jadi kat situ tak apa, anda kekalkan, teruskan sedekah RM17.50 untuk langsaikan kategori puluh itu. So dalam masa seminggu tu contoh ada 4 nama tu anda dapat langsaikan 2 sahaja. Jadi minggu yang kedua tu anda sedekah jumlah yang sama tadi, iaitu RM17.50. Sedekah yang sama walaupun ada pengurangan dah hutang yang anda bayar. Jadi tetap sedekah RM17.50. Sebab mudah kita nak buat kiraan kan. Sebab yang ni kategori puluh. Kita nak habiskan dulu. Okey. Jadi
minggu ketiga tu, on the way minggu ketiga tu, anda dapat lagi bayar baki hutang RM50 pada adik Mai dan juga RM90 pada Kak Ita sebelum 10 hari bulan 4, iaitu minggu ketiga. So jadi masa ni anda dah langsai. Kak Tia buat contoh ni, dalam masa 3 minggu anda boleh langsai hutang kategori SAR dan juga kategori puluh. Katakanlah kalau kategori puluh anda ramai sangat orang, tak apa, ambil masa anda, langsaikan sedikit demi sedikit, dan sedekah yang anda perlu adalah jumlah kesemua kategori puluh itu. Jadi contohlah, total tu hampir 1000. Kak Teh letak 950 lah contoh. 950. Jadi nak sedekah RM95 setiap minggu. Dan dalam masa yang sama anda langsaikan satu persatu, RM50, RM60, 100. 100 tu dah masuk 100. RM70, RM75, RM10, RM15. Capai apa? Langsaikan satu. Jadinya anda, jika anda banyak hutang kategori puluh, anda mungkin boleh ambil masa sehingga sebulan ataupun 2 bulan. Jangan tergopoh. Yang penting anda langsaikan satu persatu. Okey, Kak Teh pergi balik pada senarai tadi, senarai awal tadi ni. Okey, di muka surat 7 ni, kat sini jumlah senarai hutang ni maksudnya ada berapa orang? SAR ada 2 orang, puluh ada 4 orang, dah 6 orang. Ratus ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 ada 11 orang, campur dengan ribu ada 3 orang, 14 orang. Okey, fokus Kak Teh adalah untuk kita mengurangkan jumlah bilangan orang tadi. Minggu pertama kita dah langsaikan 2 orang. Wah, alhamdulillah. Tinggal lagi 12 orang. Minggu kedua kita langsaikan lagi 2 orang. Yang ni Kak Teh bagi contoh, kita langsaikan lagi 2 orang. Bayar abang cik dan juga bayar cik lah RM25. Kurang lagi 2 orang. So jadi yang April ni kita bayar lagi 2 orang. Kurang lagi. So itulah yang Kak Teh nak anda buat. Contoh tadi 950 tu adalah untuk senarai 20 orang. Contohlah 20 orang. 20 orang tu berada dalam kategori puluh anda. Jadi anda sedekah amount yang sama, jumlah 10% tadi. Jumlah 10% tadi kan yang dekat sini. Jumlah tu anda sedekahkan sehingga selesai semua 20 orang itu. Okey. So jadi anda ambil masa lah, seminggu anda settlekan 2 ataupun bila ada bajet lebih sikit sediakan 3. InsyaAllah bila kita sedekah, kita niat untuk langsaikan hutang, ada saja rezeki Allah beri untuk Kak Teh sedekah. Memang bila kita fikir sedekah ni, daripada kita sedekah, baik kita bayar hutang tu. Kat sinilah ada perselisihan faham. Kak Teh tak kisah jika anda ingin ada duit untuk bayar hutang, tak ada masalah. Tetapi ingatlah, janji Allah bila kita sedekah 10% tu bersamaan dengan kita sedekah 1/10. 10% bersamaan dengan 1/10. Bila kita sedekah 1/10, InsyaAllah Allah bagi yang 10 tu. Kita sedekah 1, Allah bagi 10. Jadi bila kita ada duit, kita langsaikan hutang, macam mana kita nak bayar yang balance tu? Itulah orang kata istilah gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Tutup lubang. Macam itulah maksudnya, kita pinjam orang, kita bayar situ. Kita pinjam orang, bayar situ. Sampai bila nak selesai? Jadi kali ni Kak Teh betul-betul nak anda selesaikan. Okey? Jadi anda sedekah, anda langsaikan hutang tu. Okey, selepas dah habis kategori puluh tadi, yang ini minggu yang keempat ini Kak Teh masukkan Cik Mas punya pula. Cik Mas ni RM13. Okey, lepas tu sedekahlah RM13 dan usahalah bayar Cik Mas tu
sebelum Jumaat yang seterusnya RM130. Bila dah selesai bayar dah selesai sedekah dan juga bayar hutang, baru anda masukkan jumlah yang seterusnya pada Jumaat yang akan datang. Jadinya jangan risau kalau tak dapat. Maksudnya katakan 130 tu anda ambil masa 3 minggu. Ini untuk permulaan anda amalkan. Katakan anda ambil masa 3 minggu untuk selesaikan hutang orang yang Cik Mas tadi contoh. Cik Mas tu kita ada hutang dengan dia 130. Tak apa. Ambil masa anda tapi sentiasa niat doa banyak-banyak, terutama masa kita sedekah tu. Itu sebab kenapa Kak Teh pilih sedekah pada hari Jumaat. Sebenarnya Allah gandakan lebih. Bukan sahaja pada 10 kali ganda tu. So jadi lebih kat sinilah Kak Teh nak anda merasai magic-magic yang Allah beri dengan asbab anda sedekah tadi. Pula-pula sedekah pada hari Jumaat. Lagi berganda-ganda. Masya Allah. Mana tahu anda sedekah pada minggu pertama, hari Jumaat tu juga anda dapat langsaikan. Kita tak tahu. Allah yang uruskan rezeki kita. So, jadi apa yang perlu kita buat adalah kita buat sahaja apa yang Allah suka. Okey? Okey. Kita teruskan pada langkah yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Langkah yang kelima ini, anda perlu isikan jadual sedekah anda. Okey, ini memang tas anda. Anda tak perlu nak isi sedekah ini siap-siap. Sebab kita tak tahu kan. Maksudnya kita dah tahu dah net sedekah kita berapa. Net sedekah kita berapa. Contoh kat sini. Kata buat November sebab ibu ini kata edit semula pada November. Kak Teh dah permudahkan urusan anda. Anda dah tak perlu risau sebab 3 muka surat ni Kak Teh dah tolong anda senaraikan tarikh-tarikh pada hari Jumaat. Tinggal anda sahaja nak isi kat sini. So anda bolehlah buat catatan kat sebelah ni. Okey, ada baki siapa lagi? Contoh anda tengah usaha nak bayar yang kategori puluh. Jumlah kategori puluh anda tu katakan 300. Kata ambil amount yang mudah-mudah lah kan. Okay, 300 bersamaan dengan 10% ialah 30. Jadi anda tulis kat sini 30. So tulislah siapa yang anda dah bayar, siapa lagi yang pending. Okey, tak selesai lagi kategori 10, tulis lagi. Maknanya sebelum hari Jumaat tu okey, tulis lagi 30. Jadi usaha lagi bayar sampai habis kategori 10 baru anda boleh bergerak pula pada kategori 100. Okey, begitulah jadualnya. So jadi dalam masa yang sama anda langsaikan hutang, anda boleh sediakan duit untuk sedekah juga. Sebab katakan contoh RM30 tu kan. Okey. Bayar orang ni 50 minggu ni. Dalam masa yang sama kumpullah RM30 tu. Jadi alhamdulillah bila Kak Teh buat macam ni, masya-Allah, Kak Teh pun tak tahu kadang-kadang benda tu langsai sendiri. Kadang-kadang ada orang tolong bayarkan. Masya-Allah, yang ini Kak Teh akan ceritakan dalam sesi yang akan datang. Sebab Kak Teh plan untuk buat sesuatu event untuk anda supaya anda lebih memahami kenapa Kak Teh buat begini. Okey? Kita tengok apa lagi yang seterusnya. Masya-Allah. Okey, sebelum Kak Teh serahkan kepada anda sepenuhnya untuk jadual 10% ni, Kak Teh ingin memberi sedikit penjelasan mengenai teknik satu cara mudah langsai hutang ini. Kenapa 10%? Mengikut sifat Allah, jika 1 tolak 1 bersamaan dengan 10. Kan, jadi kalau sifat manusia ni, kita 1 tolak 1 bersamaan dengan kosong. Tetapi sifat Allah, 1 tolak 1 bersamaan dengan 10. Itu sebab kenapa Kak Teh nak anda sedekah 10%. Kan kat sini. Adakah anda masih keliru? Kenapa 10%? 10% ni bersamaan dengan 10/100. Jadi bersamaan dengan 1/10. 1/10 ni bersamaan dengan 10 kali ganda. Itulah sebabnya jadinya 10% tu. Okey, jelas?
Kan? Kat sini, Kak Teh bagi contoh, iaitu jika kita ingin mengikut sifat Allah tadi, iaitu jika kita sedekah RM1, Allah berjanji untuk membalasnya sebanyak 10 kali ganda. Ini minima. Dan 700 itu adalah maksima. Jika kita ambil yang minima tu 10%, 10 kali ganda bersamaan dengan 10% daripada jumlah yang kita perlu sedekahkan. Okey, ini adalah usaha kita untuk melangsaikannya, dan selebihnya adalah rezeki yang datang daripada Allah, sang pemilik rezeki, iaitu Allah ya Razzaq. Kak Tia doakan agar anda dapat langsaikan segala hutang di bawah nilai RM1,000 bagi setiap individu yang terlibat. Okey, sekian saja. Selamat beramal. Jumpa lagi untuk teknik yang kedua dan kelima. Anda nak dapatkan teknik kedua dan kelima? Nantikan lagi pengumuman Kak Teh di dalam channel Langsai Hutang di Telegram. Anda tekan sahaja bit.ly bit.ly. Okey, Kak Teh tulis kat sini. Sebab ini new edisi, so Kak Teh sediakan satu channel supaya mudah untuk kita berkomunikasi. Dan anda perlu dapatkan teknik 2 sehingga 5 tu pula, sebab ada yang lagi more interesting. Okey, bagi yang belum join Kak Teh punya channel Telegram, anda boleh join di sini. Okey. bit.ly/C huruf besar channel Langsai L huruf besar Langsai Hutang. Okey. Inilah channel yang Kak Teh buat untuk membantu anda. Okey. So, bagi yang belum masuk dalam channel Telegram Kak Teh ni, masuk di sini supaya anda dapat info-info berkenaan dengan langsai hutang. Kak Teh akan beri tips-tips yang lebih lagi selepas ini. Okey, sehingga berjumpa lagi kita untuk teknik yang kedua sehingga yang kelima. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.